Cara berkenaan aspirasi bagi tahun 2023 ini khususnya dari sudut pemerkasaan belia. Jadi pada pagi ini kita cukup besar hati kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mushid Arsyad, pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan Pengetua KOSAS UPM. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tahun baru. Alhamdulillah, berjam celik kita dah melangkah ke tahun baru hari ini 2 Januari dan sudah pastinya bila kita bercakap berkenaan pemerkasaan belia ini, mungkin untuk permulaannya Doktor, untuk tahun baharu dan juga tahun-tahun yang mendatang yang mungkin untuk kita mengharungi cabaran semasa ini, apa sebenarnya antara aspirasi dan juga keperluan untuk golongan belia pada ketika ini? Ya, terima kasih kepada saudara menawar dan terima kasih sahabat bagi Malaysia. Saya rasa saya tak terlewat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada semua. Satu soalan yang sebenarnya melihat kepada masa depan golongan belia, iaitu apakah aspirasi golongan belia itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat banyak cabaran-cabaran yang ada telah berlaku sejak sepanjang tahun 2022 dan bagaimana kita melihat cabaran tersebut sebagai satu peluang untuk kita menambah baik dan memperkasakan lagi kapasiti golongan belia ini. Sebab yang penting sekali dalam proses pembangunan belia, ia perlu berterusan. Dan semestinya aspirasi anak muda sekarang ini pelbagai. Yang kita lihat di media sosial dan kalau kita buat tinjauan secara penyelidikan ilmiah juga, kita mendapati bahawa kebanyakan rata-rata anak muda sekarang ini inginkan supaya kerajaan menangani dengan lebih serius kos sara hidup. Itu sebenarnya yang merupakan kunci asas di dalam apa yang diinginkan oleh generasi muda. Dan kalau Munawar tengok juga kan dalam konteks sekarang ni pun ramai orang menceritakan tentang peluang pekerjaan ya, terutamanya kepada graduan, kepada golongan belia yang lepasan siswaza dan juga belia-belia yang memiliki kemahiran. Jadi mereka juga inginkan pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan dan juga kepakaran mereka. Dua perkara yang diketengahkan, satu kos sara hidup dan juga peluang pekerjaan untuk golongan belia. Okey, kita sudah pasti kita mahukan pemberian manfaat kepada golongan belia ini secara inklusif. Bukan sahaja golongan belia di bandar, malah juga aspirasi masyarakat golongan belia di luar bandar ini. Sebab kita sedia maklum di bandar mungkin peluangnya lebih banyak di segi peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan juga penyediaan platform-platform yang lain. Namun dalam situasinya untuk golongan luar bandar ini bagaimana? Sebab kita tidak mahu penghijrahan secara berterusan golongan belia di luar bandar ini ke bandar secara besar-besaran. Jadi dalam masa yang sama ianya akan menekan kepada potensi yang ada di luar bandar, Doktor. Ya, saya setuju dengan pandangan Munawar ya. Maknanya kita perlu mensetarakan perkara ini dan bukannya isu kesamarataan tetapi isu bagaimana ia sama supaya setiap perkara yang ada di Malaysia terutamanya kawasan bandar luar bandar menjadi satu sumber penting kepada golongan belia untuk mereka menyelahkan potensi mereka. Tidak panafikan ya dengan keadaan ekonomi sekarang ni dengan keadaan situasi semasa yang mencabar, tetapi sebenarnya kita boleh melihat dia satu peluang kerana kalau lihat ya perkembangan ekonomi di Malaysia sekarang ni alhamdulillah mencatatkan perkembangan yang positif ya, sangat positif sebenarnya. Kalau kita tengok kadar keluaran dalam negara kasar kan, kita dapati bahawa dalam konteks ni 14.2% pada suku yang terkini kan berbanding dengan sebelumnya, iaitu sekitar 89%. Sebenarnya ini menunjukkan perkembangan positif. Dan kita lihat dalam konteks kadar pengangguran di Malaysia juga, kita mencapai memang keadaannya sangat-sangat menunjukkan perkara yang positif. Kalau kita bandingkan dulu Munawar ya, pada tahun 2020 ketika kemuncaknya bulan Mei, ketika itu kadar pengangguran 5.3%, masa sangat tinggi, hampir 800,000 rakyat Malaysia yang menganggur ketika itu. Dan kita lihat kadar pengangguran semakin menunjukkan tanda positif, 3.6% ya pada bulan tak silap saya bulan Oktober ya 2022. Itu menunjukkan bahawa ia satu perkembangan yang positif. Walau bagaimanapun, saya nampak ada satu perkara yang kita perlu lihat, iaitu kadar guna tidak penuh siswazah itu sendiri. Yang kita lihat kadarnya meningkat sedikit ya peratusannya ya dibanding dengan tahun 2020 dan 2021, dan kita harapkan mungkin ada perkara positif untuk 2022, iaitu maknanya kadar pengangguran, kadar pekerjaan siswazah yang memiliki kemahiran dan kelayakan ini sebenarnya tidak setimpal dengan pekerjaan mereka. Jadi memerlukan sinergi bersama-sama dan supaya kita menyeimbangkan golongan generasi muda supaya tidak keluar. Kita risau penghijrahan beramai-ramai generasi muda yang mahir, yang pakar ni keluar negara kan. Jadi kita pun perlu melihat perkara ini secara lebih serius kerana kita perlu memperbanyakkan lagi peluang-peluang pekerjaan terutamanya dari segi luar bandar itu sendiri. Dan Munawar kalau kita lihat dia juga meliputi kepada golongan belia OKU juga sebenarnya. Golongan belia OKU dan juga golongan belia rentan terutamanya belia orang asli, belia-belia yang
memiliki limitasi dan sebagainya, ibu tunggal muda. Itu semua perkara-perkara yang perlu dilihat dan perlu dilakukan bersama-sama. Okey, kalau dalam konteks kita melihat aspirasi untuk kita memperkasakan golongan belia di luar bandar, so pastinya kita juga ingin menyentuh aspirasi negara untuk kita memperkasakan sektor sekuriti makanan. Bagaimana sebenarnya golongan belia di luar bandar ini mereka boleh memperkasakan potensi-potensi yang ada di luar bandar ini, kerana kita sedia maklum di luar bandar misalnya mempunyai tanah yang luas, mereka boleh terlibat dengan pertanian. Pertanian dikenali sebagai satu masa depan yang lebih cerah dan dikenali sebagai satu perniagaan ruang jangka masa yang baharu. Bagaimana pandangan Doktor? Saya setuju kerana 3 perkara ini penting menjadi tunjang sekarang, iaitu komuniti itu sendiri, kemudian pertanian dan juga makanan. Kerana 3 perkara ini merupakan perkara asas yang diperlukan, dan saya yakin percaya kalau ia dapat digunakan sepenuhnya sumber-sumber dan peluang yang ada, saya yakin dan percaya golongan belia boleh mencipta peluang pekerjaan di luar bandar, utamanya dalam sektor-sektor 3 yang saya katakan tadi, iaitu komoditi, pertanian dan juga makanan itu sendiri. Dan kita lihat peluang untuk proses bimbingan dan latihan ini perlu berterusan. Kita tak naklah hanya one off program dan semata-mata untuk bagi pendedahan dan kemudian biarkan golongan belia melakukannya sendiri. Sebenarnya dia perlu bimbingan, termasuk dari segi bagaimana dia menguruskan perniagaan dan juga bagaimana menguruskan cash flow, promosi dan sebagainya. Jadi saya rasa peluang-peluang untuk menambah latihan tersebut kepada golongan belia boleh dilakukan secara lebih meluas, terutamanya kepada golongan belia luar bandar itu sendiri. Okey. Golongan belia merupakan peneraju masa depan negara yang sangat penting. Jadi untuk kita mencapai potensi yang optimum ini, ianya perlu bermula dengan individu belia itu sendiri. Jadi apa antara anjakan paradigma yang perlu dilakukan oleh golongan belia di luar sana untuk mereka dapat memastikan potensi mereka dapat dikeluarkan secara sepenuhnya dan memberi sumbangan kepada negara? Kalau kita lihat dalam prospek pembangunan belia itu sendiri, sebenarnya ada 2 perkara yang perlu dititik beratkan dan kita pun sama-sama bantu. Yang pertama iaitu penyerahan aset dalaman golongan belia, itu penting. Aset dalaman ni meliputi kemahiran mereka, kepakaran mereka dan mereka pergi ke sekolah, masuk ke universiti, itu semuanya adalah pembinaan aset dalaman. So berdasarkan daripada kajian indeks yang dilakukan di peringkat nasional bersama-sama dengan Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia, untuk aset dalaman golongan belia alhamdulillah okey. Cuma yang kita risau yang nombor 2 ni, aset luaran. Aset luaran ini adalah sokongan bagaimana ekosistem sekeliling menyokong kepada pembangunan dan penyerahan potensi belia. Itu merupakan perkara pokok yang perlu dilihat bersama-sama, iaitu sokongan luaran meliputi peranan ibu bapa, peranan komuniti, peranan guru, peranan pendidik dan semua yang ada di dalam sistem struktur komuniti sosial itu sendiri perlu untuk bersama-sama membantu dan menyokong kepada penyerahan potensi belia. Jadi kedua-dua aset ini penting. Maknanya bila golongan belia ini memiliki kemahiran dan pada masa sama juga mereka memiliki jaringan ataupun networking yang mantap, maknanya secara tak langsung dia akan mendedahkan lagi golongan belia untuk mereka tampil ke hadapan dan menyelahkan lagi potensi mereka, terutamanya dari segi aspek kepimpinan. Itu perkara pokok yang perlu kita lakukan, dan saya rasa tahun 2023 ini merupakan peluang untuk kita memperkasakan agenda pembangunan belia dan pada masa sama juga memperbanyakkan lagi program-program upskilling, program-program reskilling, program cross-skilling untuk memantapkan kemahiran aset dalaman belia, dan pada masa sama juga ada banyak lagi program bimbingan dan pementoran untuk memastikan golongan belia mendapat sokongan-sokongan dari segi luaran ini. Okey, bercakap berkenaan aset dalaman ini, Doktor, pastinya kita ingin mewujudkan golongan belia yang kompeten dalam berbagai bidang. Pastinya juga mempunyai nilai tambah, bukan saja dari sudut akademik semata-mata, namun juga dari sudut nilai tambah kepada bidang agama, adat resam, budi bahasa, sopan santun kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi bagaimana untuk kita zahirkan, untuk kita melahirkan masyarakat ataupun golongan belia ini yang bukan sahaja bijak dari segi akademik, malah juga kita perlu seimbang dari segi pembangunan rohaniah dan juga dari sudut fizikal dan juga sasiahnya. Ya, saya setuju kerana penting untuk kita menyeimbangkan dari segi aspek luaran kita, emosi kita, dan kemudian bagaimana kita membina kemahiran intelektual. Itu semuanya adalah perkara penting yang terangkum di dalam kemahiran insaniah untuk pembangunan belia. Saya setuju, maknanya Munawar kita perlu menyeimbangkan perkara-perkara ini, dan semestinya program-program kerohanian juga perlu dilakukan secara lebih meluas dan lebih efektif, kerana kita nakkan supaya adunan generasi yang kita bentuk di Malaysia ini sebenarnya adalah adunan kita, adunan Malaysia itu sendiri. Jadi maknanya untuk melihat masa depan negara semestinya orang akan melihat kepada generasi anak muda sekarang. Jadi saya yakin dan percaya kerana peluang tu ada.
Ya, maknanya kita tak boleh katakan yang bahawa golongan belia ni tak berpotensi. Sebenarnya golongan belia ni banyak potensi tapi memerlukan bimbingan. Itu yang perlu kita lakukan, dan semestinya untuk melahirkan lebih ramai lagi golongan belia yang seimbang dari segi aspek kognitif mereka, aspek psikomotor mereka dan juga kemahiran dan kemampuan mereka. Jadi ia perlu diseimbangkan dengan perkembangan dan keperluan ini. Dan saya nampak ya, dari segi konteks untuk pembangunan cabaran kita, kita melihat 2023 ni sebagai satu peluang untuk kita menyedahkan potensi belia. Ya, betul, tetapi apakah cabaran-cabaran yang kita akan hadapi sekarang dan juga akan kita lihat dalam masa depan. Dan semestinya ramai yang bercerita tentang faktor ekonomi, dan kita tak perlu tolak bahawa peranan kita untuk membantu golongan belia dari segi aspek sosial juga penting. Maknanya sokongan sosial untuk melahirkan lebih ramai lagi golongan belia yang mampu ya untuk kehadapan, untuk menjadi pemimpin. Kita pun nak juga lebih ramai lagi golongan belia yang mampu untuk memimpin, bukan sekadar memimpin generasi belia saja, tetapi memimpin komuniti. Kita nakkan lebih ramai lagi anak-anak muda tampil ke depan. Dan dari segi aspek teknologi juga pun kita tak dapat nafikan ya. Dengan keadaan sekarang ni kita pun tak boleh katakan tidak dengan teknologi. Kali ini zaman mereka kan. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi itu sepenuhnya, memanfaatkan peluang yang ada untuk mereka menyelahkan lagi potensi mereka. Dari segi aspek ekonomi, bukan saja mereka hanya makan gaji, tapi boleh mencipta peluang pekerjaan sendiri. Itu yang kita nakkan supaya digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya lah. InsyaAllah. Saya pasti itu aspirasi cukup jelas untuk menggambarkan bagaimana usaha untuk kita memperkasakan golongan belia ini. Dan kalau kita lihat juga sepanjang dekad ini, ramai dalam kalangan golongan belia di luar sana telah pun mencapai kejayaan yang sangat besar, bukan saja dalam negara, malah juga di luar negara. Jadi bagaimana Doktor melihat keadaan ini untuk kita memberikan pengiktirafan kepada golongan belia yang memberi sumbangan, menzahirkan komitmen demi pembangunan negara dan juga mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa? Saya rasa itu merupakan salah satu sistem sokongan yang penting, iaitu penghargaan ya, untuk bagaimana kita membawa citra pemikiran anak muda, bukan sekadar hanya perkara yang kita hanya boleh manipulasikan. Maknanya kita sebagai orang dewasa nak manipulir je anak muda tak boleh. Ataupun kita nak letakkan mereka ni sebagai objek yang hanya mengikut je kan, menyertai je kan. Sedangkan kita nak supaya mereka bersama-sama dengan kita, menjadi rakan kepada pembangunan negara. Itu penting. Jadi maknanya untuk elemen penghargaan itu perlu, dan saya nampak ya perkara positif bila sambutan Hari Belia yang lepas ya tahun 2022, banyak anugerah-anugerah ikon-ikon ditampilkan ya. Sebenarnya memang anak muda ni keunikan dia akan mudah untuk melihat dan cuba untuk menjadikan seseorang itu sebagai ikon. Itu penting sebab kalau kita lihat daripada kajian yang dilakukan juga mendapati bahawa generasi muda, terutamanya belia awal 15 hingga 18 tahun ni, dia searching for identity. Mereka mencari identiti. Jadi dengan cabaran teknologi sekarang ni, dengan media sosialnya, dengan pengaruh daripada pelbagai ya, kita dapati bahawa pembinaan karakter belia tu sebenarnya meruncing pada usia awal ni, 15 hingga 18 tahun ni. Mereka nak menjadi mencari identiti kan. Jadi maknanya bila kita lahirkan lebih ramai ikon, lebih ramai belia-belia yang berjaya ditampilkan, ditunjukkan, saya yakin dan percaya ia merupakan satu platform untuk sistem sokongan kepada pembinaan karakter, dan pada masa sama juga program-program itu perlu dilakukan secara berterusan. Program-program scaffolding untuk membantu golongan belia menyelahkan potensi mereka, melihat apakah kekuatan dan kelebihan mereka, itu penting. Sebab itu kita perlu mencungkil bakat golongan muda lebih awal. Dan pada masa sama juga kita perlu melakukan penilaian. Adakah kemampuan tersebut setara dengan keperluan semasa, dan yang paling penting, apakah sebenarnya strategi yang perlu kita lakukan untuk menyelahkan lagi potensi mereka. Dan akhirnya kita memperkasakanlah kemahiran mereka tersebut. Jadi maknanya di sini bahawa peluang itu tetap ada, dan pada masa sama generasi muda perlu dibimbing oleh orang dewasa. Dan orang dewasa juga boleh menjadi rakan kepada anak muda ini sendiri. Sebab anak muda memiliki idealistik. Dia memiliki idea, visionary kan. Manakala golongan dewasa mereka memiliki pengalaman. Itu wisdom. Bagaimana idealistik kita gabungkan dengan wisdom, itu sebenarnya kekuatan untuk selahkan lagi potensi belia. Dan kita selalu golongan belia ini tunjang penting kepada negara kita. Bercakap berkenaan identiti ini, sudah pastinya kita ingin melahirkan golongan belia yang mempunyai identiti Malaysia. Dan bercakap berkenaan identiti Malaysia ini, bagaimana untuk kita memberikan gambaran, Doktor, betapa pentingnya fasa untuk golongan belia ini. Mereka merupakan tangan yang mencermin ataupun mencorakkan perpaduan dan juga pengurusan
pengukuhan keharmonian masa depan negara kita, Doktor? Ya, saya setuju sebab belia ni sebenarnya inilah yang akan mencorak dan mewarna-warnikan negara kita. Mereka jugalah adalah pembimbing, mereka lah juga adalah pencitra untuk masa depan negara. Dan yang paling penting sekali bagaimana kita nak menyelahkan lagi potensi mereka itu penting. Sebab itu di dalam proses pembangunan belia pentingnya untuk kita memperbanyakkan lagi program-program yang berpusatkan belia ataupun dipanggil sebagai istilah dia youth centered programming. Kerana perlu untuk kita melibatkan sama golongan belia. Kita tak mau lagi golongan belia ni sebagai partisipasi saja, kita participate je kan, sedangkan mereka juga memiliki orang kata apa peluang untuk bersama-sama dengan agensi dewasa, orang dewasa untuk merangka program-program pembangunan belia dan program-program mereka sendiri. Jadi maknanya di sini perlu ada kombinasi kedua-dua pihak dan saya yakin dan percaya kalau lebih banyak lagi program-program untuk menyelahkan potensi mereka termasuk pembinaan karakter, identiti dan sebagainya, kita nakkan supaya golongan belia ni menjadi matang. Matang ni bukannya sekadar matang dari segi berfikir, tapi matang dari segi tingkah laku, tata susila, adab dan sebagainya. Kerana penting untuk golongan muda sekarang ni menjunjung tinggi rukun negara. Kerana rukun negara lima prinsip tersebut merupakan citra pembangunan identiti kita dan kita nakkan supaya golongan belia ini juga menjadi penyumbang utama kepada pembangunan negara. InsyaAllah, sepastinya. Okey, Doktor, bercakap berkenaan bagaimana golongan belia ini boleh memberi sumbangan yang besar kepada negara kita. Sepastinya juga kita ingin menyentuh berkenaan aspek bagaimana untuk kita mencorakkan lagi dari sudut pendedahan dan juga menyediakan platform untuk golongan belia ini menyuarakan suara mereka, hak mereka. Jadi bagaimana Doktor melihat tahun 2023 ini? Adakah platform tersebut semakin meluas dan juga relevan untuk golongan belia pada ketika ini? Saya nampak ia satu peluang untuk kita memperbanyakkan lagi program-program Jerawara ataupun program-program town hall yang melibatkan anak muda. Kerana penting untuk bersama-sama macam saya kata tadi lah untuk mencitrakan aspirasi negara yang kita pun baru lepas mengalami pilihan raya umum. Kita pun ada kerajaan baru. Jadi mana di sini perlu untuk kita libatkan bersama-sama dengan golongan belia dan perlu lebih banyak lagi peluang-peluang untuk golongan belia tampil ke hadapan. Sebenarnya dalam konteks untuk membangunkan belia ni dia perlu secara berterusan. Kita tak boleh secara bermusim ataupun hanya one off. Sebenarnya program ni memerlukan penilaian, perlukan pemantauan supaya generasi muda pada hari ini mereka mendapat peluang yang akses yang setimpal dengan kemahiran dan kelayakan yang mereka perolehi. Dan kalau terlihat dalam konteks anak muda sekarang ni kita perlu melihat terutamanya golongan belia yang tercicir dari sistem pendidikan. Bagaimana cara kita untuk menarik mereka kembali ke mula sistem pendidikan. Jadi perlu lebih banyak lagi program-program yang bersifat non formal, program-program pendidikan yang bukan formal untuk melahirkan lebih ramai lagi supaya mereka ni memiliki kemahiran, kompetensi dan paling penting sekali lah untuk mereka sendiri mengisi kelompongan-kelompongan sektor pekerjaan terutamanya sektor 3D kan, iaitu difficult, dangerous and dirty. Dan sudah sampai masanya lah untuk kita menjenamakan semula sektor tersebut dan paling penting sekali bagaimana kita menyelahkan lagi potensi anak-anak muda kita terutamanya dalam bidang TVET ni. Yang sebelum ni mungkin masyarakat nampak dia macam kurang sikit kan, sedangkan itulah pekerjaan penting kan untuk bagaimana kita mengisi keperluan masyarakat di negara kita pada hari ini. Itu sangat penting untuk kita melahirkan ramai galangan pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi, Doktor, untuk potensi negara kita juga. Jadi Doktor, bercakap berkenaan kelayakan, pasti antara yang disuarakan oleh golongan belia di luar sana khususnya dalam kalangan siswa ZAH adalah ketidakpadanan bidang pengajian akademik dengan kerjaya yang mereka lakukan sekarang ini. Jadi apa antara cabaran untuk kita memperbetulkan keadaan ini, Doktor? Ya, dalam situasi ini kita dapati bahawa berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkat Asli menunjukkan yang bahawa kebanyakan golongan belia, terutamanya 70 daripada 100 golongan belia ni mereka berada dalam sektor yang kurang berkemahiran dan separa mahir. Sedangkan banyak sektor-sektor yang boleh diketengahkan supaya setimpal dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Dan kalau kita lihat sebagai contoh kadar guna tidak penuh siswa ZAH yang seperti saya nyatakan tadi kan, mereka ada pekerjaan, cuma pekerjaan tersebut tidak setimpal dengan keperluan dan juga kemahiran kelayakan mereka, dalam bahasa mudah dipanggil sebagai underemployment lah. Jadi macam mana kita nak menyamadankan semula supaya dia menjadi sektor penting dan paling penting sekali adalah bagaimana kita melihat peluang-peluang ini diisi oleh tenaga tempatan, ya, anak muda tempatan. Kita tak nak lagi dia banyak satu sektor ni diisi oleh pekerja asing sedangkan anak muda memiliki kemahiran dan kelayakan. Cuma isu dia sekarang ni juga aspirasi belia Malaysia adalah kadar gaji yang setimpal dengan
dengan pekerjaan tersebut kan. Walaupun kita kata sektor 3D kan, sektor difficult, dangerous and dirty. Tapi sektor-sektor ni kalau kita memberikan penjenamaan semula dari segi kata gaji, faedah-faedah yang disediakan oleh majikan, contohnya kan dari segi perumahan, gaji, allowance dan sebagainya kan, ataupun allowance makan ke kan dan sebagainya, itu menunjukkan yang bahawa kita cakna ya untuk mengangkat semula martabat pekerjaan ni. Sedangkan sebelum pandemik kita dapati bahawa pekerjaan sektor ni dipelopori oleh pekerja asing. Betul. Hampir 3 juta pekerja asing memonopoli sektor berkenaan. Tetapi saya nampak ini istilah dalam kita lihat konteks pandemik COVID-19 ni kan, blessing in disguise, bagaimana dia menjadi satu peluang untuk reset semula kan pekerjaan-pekerjaan sedemikian, dan ia harus direbut oleh generasi muda kan untuk lebih ramai lagi golongan muda ke hadapan, dan pada masa sama juga kita perlu meningkatkan lagi golongan belia untuk menjadi lebih mahir, memiliki kemahiran yang setara dengan keperluan dan ekspektasi semasa. Baik Doktor, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini Doktor, mungkin ada kata-kata motivasi yang ingin dizahirkan kepada golongan belia di luar sana bagaimana untuk mereka berdepan dengan cabaran semasa bagi tahun 2023 dan mendatang ini Doktor. Terima kasih Munawar. Sebenarnya semestinya belia ni sebenarnya bukan anda tidak memiliki potensi. Anda memiliki potensi, tetapi golongan belia memerlukan bimbingan. Jadi perlu lebih banyak lagi program-program untuk menyemarakkan lagi peluang-peluang mereka supaya mereka dapat menyelahkan lagi potensi mereka. Dan yang paling penting sebagai generasi muda, jika ada pilihan, buat dan pilih yang terbaik. Tapi kalau tak ada pilihan, buat yang terbaik. Itu sebenarnya merupakan satu indikator untuk menyahihkan lebih ramai lagi golongan belia yang memiliki kemahiran, kemampuan, ability, keupayaan supaya mereka lebih ke hadapan dan menjadi insan yang hebat untuk membangunkan, menjadi rakan kepada pembangunan negara. InsyaAllah, satu pencerahan yang sangat baik untuk kita bawakan kepada anda berkenaan topik pemerkasaan golongan belia khususnya dalam kita menepani Tahun Baharu 2023 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mushri Arsyad, pensyarah pembangunan